Baik ya, cikgu akan terangkan tentang peroksidaan dan penurunan. Baik, peroksidaan dan penurunan, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil oxidation ya, peroksidaan. Penurunan pula reduction. Okey. Okey, so apa pula maksud redox? Okey, ini adalah redox yang dieja dalam bahasa Inggeris. Baik, redox. So, RED diambil daripada perkataan reduction, iaitu penurunan, dan OX daripada oxidation, iaitu pengoksidaan. So, apa maksud redox? Redox ialah apabila tindak balas pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Maksudnya kedua-dua proses ni berlaku pada masa yang sama. Okey. Baik. So, tindak balas pengoksidaan dan penurunan ini kita boleh takrifkan ataupun terangkan daripada 4 segi. 1, 2, 3, 4. Okey. Sama ada kita lihat oksigen, hidrogen, elektron ataupun nombor pengoksidaan di dalam persamaan tindak balas. Okey, untuk oxidation ataupun tindak balas pengoksidaan, tindak balas pengoksidaan dikatakan berlaku apabila sesuatu bahan itu menerima oksigen di dalam sesuatu tindak balas ataupun dia kehilangan hidrogen ataupun dia kehilangan elektron ataupun kita derma elektron ataupun bertambahnya nombor pengoksidaan sesuatu bahan itu. Okey, untuk reduction pula iaitu penurunan, dia the other way around. Okey, dia bertentangan dengan oxidation tadi. Okey, kalau penurunan, sesuatu bahan itu mengalami kehilangan oksigen ataupun penambahan hidrogen atau bahan itu terima elektron ataupun berlaku penurunan kepada nombor peroksidaan sesuatu bahan itu. Okey. Baik, itu adalah penurunan dan pengoksidaan. Okey, di bawah sini cikgu ada tulis agent. Okey, apa dia agent? Okey, dalam sesuatu tindak balas tu ada ejen penurunan, ada ejen pengoksidaan. Apa dia ejen? Okey, ejen tu dia kira dia ni membantu kawan dia. Okey. Okey. Jadi, di dalam tindak balas redox ini, bahan yang mengalami pengoksidaan ialah ejen penurunan. Bahan yang mengalami penurunan ialah ejen pengoksidaan. Okey, cikgu akan terangkan dalam contoh yang pertama. Okey, so ini contoh pertama kita. Okey, zinc oksida bertindak balas dengan karbon dan menghasilkan zinc dan juga karbon dioksida. Okey, baik, kita lihat dahulu karbon. Okey, karbon kalau kita tengok selepas tindak balas berlaku, karbon telah menerima oksigen. Okey, maksudnya di sini karbon telah mengalami pengoksidaan. Okey, kenapa kita katakan dia mengalami pengoksidaan tadi? Ya, sebab dia telah mengalami penambahan oksigen. Okey, kemudian kita tengok zinc oksida. Baik, zinc oksida selepas tindak balas, dia telah kehilangan oksigen. Okey, jadi zinc oksida dikatakan telah mengalami penurunan. Okey, kenapa dia mengalami penurunan?
Sebab dia kehilangan oksigen. Okey. Baik. Kemudian kita nak tentukan yang mana satu ejen pengoksidaan. Okey. Kalau kita lihat di sini, semasa zinc oksida mengalami penurunan, dia membantu karbon untuk mengalami pengoksidaan. Jadi di sini kita katakan bahawa zinc oksida ialah ejen pengoksidaan. Okey. Okey, karbon pula semasa dia mengalami pengoksidaan, dia membantu zinc oksida untuk mengalami penurunan. Jadi, karbon ialah ejen penurunan. Okey. Okey, kita ulang sekali lagi. Karbon mengalami pengoksidaan. Zinc oksida mengalami penurunan. Penurunan. Okey, adakah ini tindak balas redox? Okey, iya. Kenapa? Sebab dalam satu tindak balas yang sama, pada masa yang sama, pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. So, ini adalah tindak balas redox.